Tema yang diberikan kepada kita yaitu bicara mengenai Yesus yang sudah naik dan kita melangkah maju. Terambil dari Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. 今天我们所要思想的题目就是讲到主耶稣的升天，是起自于马可福音第16章第19节到20节。 Bisa dibantu next slide-nya. Kita akan baca pertama-tama dalam bahasa Indonesia. Kita akan baca bersama-sama ya dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turun bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 马可福音第16章第19节到20节，主耶稣将他们说完了这话以后，就被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。 Sampai demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. 我们读经到此。 Berbahagialah setiap kita yang bukan saja membaca, tapi juga merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita 我 sehari-hari. 们读了也是放在我们心中，并且实行在我们的每天的生活里面的人是有福的。 Saudara, setelah kebangkitan Yesus selama 40 hari lamanya, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia telah menang dari kematian. 当主耶稣从死里复活，有40天的时间，他显现给他的门徒们。 40 hari lamanya, Yesus menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit. 40天之久，耶稣在他们面前展现说，他已经复活了。 Selama 40 hari, Yesus menyatakan bahwa dia sudah menang dari kuasa maut. 40天，他已经说就是向人表示说他已经得胜了。 Dan saatnya kemudian dia berpisah dengan para murid-murid yang dicintainya. 直到一个时候，他要与他所爱的这个门徒们离别。 Yang hari ini kita rayakan, yaitu kenaikan Yesus ke surga. 那就是我们今天所纪念的，就是主耶稣的升天。 Dari 4 Injil, Injil Markus dan Injil Lukas mencatatkan kisah kenaikan Yesus. 在四福音里面，马可福音与路加福音记载了这一段的这个经文。 Dan Lukas bukan saja mencatatkan dalam Injil Lukas, tapi juga dicatatkan di dalam kisah para rasul. 路加呢，不单单是在路加福音里面记载，并且在使徒行传里面记载这一段的经文。 Hari ini kita khusus untuk meneliti lebih dalam apa yang diberitakan tentang kenaikannya di dalam Injil Markus pasal 16 ini. 今天我们要特别的就是去思想，并且去注重在马可福音第16章19节到20节所说的。 Saudara, saya masuk pertama yaitu problem yang terjadi di Injil Markus pasal 16. 我开始用就是这一段经文的有一些的问题。 Kalau saudara memakai Alkitab TB1 maupun TB2, begitu ya, ada tanda kurung di pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. 有就是在一些的这个圣经里面，就是有讲到这个马可福音第19章到20节，它是有挂号在那里。 Kalau di dalam Alkitab memang tidak diceritakan atau tidak dijelaskan apa arti tanda kurung itu. 当然呢，在圣经里面没有就是说明到底这个挂号是什么意思。 Tetapi kalau saudara cek di Google atau di AI dan banyak informasi-informasi digital, ada satu problem di dalam bagian Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini. 但是如果我们在 Google 里面，我们去注意一下，就里面就有一些的问题了。 Karena rupanya ada perbedaan teks di dalam naskah salinan Alkitab. 因为呢，有一些的就是记载呢，就是有一些的不同。 Perlu saudara ketahui bahwa tulisan pertama oleh penulis pertama Alkitab itu sudah tidak kita miliki sampai hari ini. 因为就是圣经的第一个人所写的，我们已经没有这个记载了。 Jadi naskah asli yang pertama ditulis oleh Markus tidak kita miliki. 就是马可在那里第一次所写的，我们没有办法得到那个资料。 Tapi salinan-salinan yang persis sama yang ditulis oleh Markus, kita punya ribuan.
但是呢，就是杰作人的抄本，就是马可福音里面的抄本，那就是有许许多多、千千万万。 Nah, problemnya di sini, saudara. 问题就在这个地方了。 Bahwa ada salinan-salinan di pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini yang mencantumkan, tapi ada bagian-bagian lagi yang tidak mencantumkan. 因为呢，在这个抄本里面，有的是有记载，就是马可19章9到10节，但是呢，有的却没有记载。 Bagian yang terpenting tidak mencantumkan ini di 4 naskah salinan ini, saudara. 有四种的这个抄本没有把这个记录下来。 Dan sayangnya ini kodeks atau Alkitab ini adalah salinan yang terpenting yang kita punya. 这非常可惜的，因为这个记载这一段的记载，在圣经里面是最重要的一部分。 Yaitu kodeks Sinaiticus atau di dalam ilmu bibliologi disebut Alep atau 01. 那就是在这个西乃的抄本里面，就是讲到第一个的这个是抄本。 Di kodeks Sinaiticus itu nggak ada ayat 9 sampai 20. 在西乃的抄本里面没有记载，就是这个马可福音16章， Termasuk yang Vatikanus maupun Arminian atau Georgian. 也包括梵蒂冈的抄本，并且亚美尼亚抄本。 Saudara, kodeks Sinaiticus ini kenapa menjadi referensi bagi penyalinan Alkitab sampai penerjemahan Alkitab hingga sampai hari ini? 弟兄姐妹，这个西乃的抄本为什么那么重要？因为它是就是记录这个圣经，并且翻译这个圣经，直到今天。 Karena bukan saja usianya yang hampir mendekati penulis pertama dan penulis kedua, 因为不单单它的历史是差不多跟就是记者的这个那个年代差不多是一样的， namun juga berisi seluruh PL dan PB di dalam naskah bahasa Yunani-nya. 但也是在这个希腊文里面所写的圣经，就是新约与旧约。 Saudara, kisah penemuan kodeks Sinaiticus ini sangat menarik. 发现这个西乃抄本的是非常引人注目的。 Jadi Sisendolf, seorang sarjana ahli bagian kitab-kitab kuno dari Jerman, berangkat ke Sinai, ke biara Santa Caterina. 有一个就是从这个罗马来的，就是他在那里就跑到那个在那里考古的时候去发现了这样的抄本。 Dia di biara Santa Caterina ini ya ingin mempelajari kitab-kitab kuno yang ada di perpustakaan biara itu. 在他们那个就是教堂里面的那个图书馆里面，他在那里就发现了，并且研究它。 Saudara, kalau ikut tur ke Israel melewati Mesir, pasti berkunjung ke biara Santa Caterina. 那如果说我们去朝圣去那个以色列，在那里朝圣的话，经过这个埃及，一定会到这个博物馆里面去参观。 Sisendolf sedang lagi ngeliti kitab-kitab mana yang dia cari. 这个西山洛呢，就在那里，就是正在注目的注意是哪一部分他要记录的。 Tiba-tiba dia tertarik ada satu keranjang sampah, saudara, keranjang sampah. 就那个时候，他发现在一个就是垃圾箱里面发现了一件的东西。 Di dalam keranjang itu berisi atau terdapat buku-buku tua yang ada di dalam keranjang. 在那个垃圾桶里面，垃圾箱里面就是发现了有不少的已经很古久的这个书扔在那个地方。 Jadi rupanya para biarawan di sana untuk kayu bakar kan susah dapatnya, yaitu caranya ya bakar buku-buku yang udah nggak kepake begitulah. 因此呢， Untuk menghangatkan tubuh. 就好像那些修女们，就是他们没有办法找到那个木材来把它烧来取暖，因此呢，就拿那些旧的那个书本呢拿来烧，并且使他们得做温暖。 Sisendolf kemudian mendekati keranjang itu lalu melihat-lihat isi keranjangnya. 这个是圣诺呢，就是跑到那个地方去看一下，到底里面是什么东西。 Dia kaget sekali. 他感到非常的吃惊。 Di dalam keranjang itu dia pegang satu kitab bentuknya buku yang hari ini kita kenal sebagai Codex Sinaiticus. 他就是在那个地方呢，变成就是发现了一本，就是现在我们所说的就是西奈蒂古斯这个抄本。
Kalau terlambat sebentar saja, sudah jadi abu dia. 那如果说他迟一点去到那个地方的话，那这个草本就变成就是被焚烧了。 Itulah cara Tuhan untuk memelihara kitab-kitab kudusnya. 这就是上帝怎么样的来就是保守他的这个草本。 Jadi rupanya sudah ada di dalam Kodeks Sinaiticus dan juga Vatikanus, tidak ada kitab 16 ayat 9 sampai 20 dalam kitab Markus ini. 虽然在西乃草本以及梵蒂冈草本里面没有记载，就是马可福音16章19节到20节。 Tapi satu hal yang juga menjadi keyakinan kita hari ini, 但是有个让我们非常的深信的， ada 90% lebih catatan-catatan atau salinan-salinan dalam Injil Markus yang mencantumkan ayat ini. 因为有98%的这个草本呢，他们在那里记载了马可福音第16章第19节到20节。 Betul di Sinaiticus maupun di Vatikanus tidak dicantumkan. 虽然在西乃草本以及梵蒂冈草本没有记载这些， Mungkin dengan pertimbangan tertentu. 也可能依照其他的原因吧。 Tetapi begitu banyak salinan lainnya yang mencantumkan ayat ini. 但是却有那么许多的这个草本呢，记载了这一段的经文。 Salah satunya adalah Vulgate. 就是其中就是 Vulgate。 Ini adalah Alkitab dalam bahasa Latin yang sangat-sangat penting dan dihormati, khususnya oleh saudara-saudara kita Katolik. 这是非常重要，并且人家非常尊敬的这个拉丁文的这个圣经的草本。 Karena di dalam Vulgate ini dicantumkan ayat 9 sampai 20 ini. 因为在这个 Vulgate 里面，它就记载了就是16章19节到20节这一段的经文。 Bahkan di dalam catatan-catatan gereja tua terkait dengan pembicaraan dari seorang bapak gereja bernama Irenaeus dan juga Hippolytus mengutip Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini. 甚至呢，在古老的这个教堂里面，就是通过那些教父们，他们是很承认，他们有记载这一段的经文。 Padahal mereka hidup lebih dekat dengan naskah asli. 其实呢，他们活在就是跟那个原本所写的圣经，就是他们的年龄是差不多一样的。 Irenaeus ini adalah murid dari murid Yesus. 他是就是主耶稣的这个门徒， Jadi dia generasi kedua. 因此他是第二代的耶稣的门徒。 Begitu dekat dengan para penulis Alkitab. 那么的绝境，就是那些写圣经的人， Dan dia tidak ragu-ragu mengutipkan Markus ini. 他不犹豫的把这个马可福音，就是16章第19节到20节记载下来。 Maka saudara, di dalam kesimpulan kita, keyakinan kita, baik sejarah Katolik maupun sejarah reformasi, tidak pernah kita meragukan Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini. 因此，我们可以总结这样的，就是无论是在天主教或是在基督教里面，我们没有去再怀疑，就是这个马可福音16章19节到20节所说的这个神的话。 Bahwa bagian ini tetap adalah firman Allah yang benar. 很肯定的说，这一段的经文是上帝的话。 Begitu banyak bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa ini adalah firman. 那么多的这个证据来证明这是上帝的话。 Bahkan juga di dalam konsili-konsili, beberapa konsili itu diterima dengan resmi keberadaan Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ini. 甚至呢，在教会的大公会议里面，他们也承认并且接纳了这一段的经文。 Jadi nggak perlu ragu saudara ya. 因此，我们不需要去疑惑的， Ini adalah firman Tuhan. 这是上帝的话。 Sekarang kita masuk pada apa yang dibicarakan di dalam Markus pasal 16 ayat 19 dan 20 ini. 我们继续的思想，到底这个马可福音第16章第19节到20节里面所讲的是什么内容呢？ Katakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, Yesus kemudian naik atau terangkat ke surga. 就是他说了这话以后，他们正看的时候，主耶稣被提到天上。 Seperti tadi saya katakan,
Cerita tentang kenaikan ini dicatatkan baik di dalam Injil Markus, Injil Lukas, maupun Kisah Para Rasul. 就像刚才所说的，就是这个主耶稣的升天呢，是不单单是在马可福音记载，也在路加福音，并且也在使徒行传里面记载。 Dan bagian-bagian ini adalah sah firman Allah yang benar, kita tidak pernah ragu. 而这一段的经文，我们很确定的说，这是上帝的话。 Artinya begini saudara, 这意思是这样说。 catatan-catatan ini bukan gosip, Cici. bukan hoax, bukan berita palsu, tapi kebenaran yang disaksikan oleh para murid itu sendiri. 这些的草本，不是说是就是谎话，或者呢在那里所说的这个不对的话，但是乃是就是上帝真正的话，是被那些门徒们所见证的。 Hari ini begitu banyak sarjana-sarjana Alkitab pada waktu membaca bagian ini dianggap ini bohong ini nggak benar ini. Mana mungkin manusia bisa terbang ke udara? 现在有许多的就是考古说，他们说这一段经文是骗人的，怎么能够有一个人就这样被接到升天上呢？ Tapi bagi kita orang-orang yang beriman di dalam kasih Kristus, ini adalah kebenaran. 但是我们在主的爱里面，我们的信心就说到这段的经文是上帝的话，也是真理。 Setelah 33,5 tahun pelayanan Yesus di dunia, inilah saatnya berpisah dengan para murid-muridnya. 主耶稣在世上33年的这个侍奉，这个时候就是他与门徒们分别的时候了。 Misi Yesus di dunia telah selesai. 主耶稣在世上的使命已经完成了。 Bagian kenaikan ini adalah bagian penutupan dari pelayanan-pelayanan Yesus yang begitu panjang selama 33,5 tahun. 耶稣的升天结束了他在世上的侍奉，并且呢是以就是门徒们分别的日子。 Dan peristiwa kenaikan ini menjadi sebuah peristiwa kemenangan atas karya keselamatan Yesus dan mencapai puncaknya. 主耶稣的升天就证明了主耶稣已经很完美的完成了这个在世上的使命，并且也得着完全的胜利。 Sehingga saudara, tidak ada perlu keraguan lagi bagi kita para murid-murid Yesus yang hidup di zaman ini. 因此呢，我们今天成为主的门徒，我们不必要也不需要去怀疑这个主耶稣的升天了， Bahwa iman kita adalah iman yang benar. 因为我们的信心是对的。 Yesus memang tidak kita lihat lagi secara kasat mata. 我们没有办法用眼来看主耶稣了， Tapi Yesus kita lihat dengan mata batinnya, mata iman kita. Bahwa dia bukan saja telah lahir, dia mati, dia bangkit, tapi dia juga sudah naik ke surga. 但我们的心里的眼睛可以很清楚的看到，主耶稣已经诞生了，主耶稣已经受死，主耶稣已经复活，并且主耶稣已经升天了。 Dan dicatatkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Sekalipun tidak disebutkan kenaikannya di sana. Tetapi segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepada Yesus. 在马太福音里面28章第19节里面，虽然没有说就是主耶稣的升天，但是他说到天上地下所有的权柄都赐给了耶稣。 Betul, memang ini adalah bagian penutupan dari serial pelayanan Yesus di dunia. 这是主耶稣在世上就是完成使命的一个终结。 Tapi ini justru sebagai sebuah awal bagi pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja yang dimuliakan. 但是主耶稣却成为一个掌权作王，并且差遣门徒往普天下传福音的开始。 Dan kalau saudara perhatikan di 3 bagian penyataan tentang kenaikan, semuanya bicara utusan Yesus kepada para murid-murid. 如果说我们看我们刚才所念的经文，全部里面都记载了主耶稣的差遣门徒去传福音的经文。 Pergilah jadikan semua bangsa muridku. 你去使普天下使万民做我的门徒。 Karena ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada gerejanya. 因为这是上帝是给我们今天的当时的教会，并且今天的教会的一个命令。 Kemudian disebutkan bahwa dia bukan saja naik tapi duduk di sebelah kanan Allah. 主耶稣不单单升天，并且他是坐在上帝的右边。 Saudara, istilah duduk di sebelah kanan ini dalam budaya Yahudi sebagai sebuah posisi kehormatan.
坐在神的右边，在犹太人的文化里面，就讲述这个人是有一个是尊荣的，是蛮有权柄的。 Orang kalau disebutkan di dalam tulisan-tulisan duduk di sebelah kanan, berarti dia itu adalah orang yang paling dihormati. Dia tertinggi, punya otoritas, punya pemerintahan yang kuat. Orang yang diberi kepercayaan duduk di sebelah kanan ini. 如果一个人被写下，就是编成是坐在人的右边的时候，我们就知道这个人是蛮有权柄的，并且有主权的。 Sangat menarik, Markus memakai istilah duduk di sebelah kanan Allah ini dalam tulisannya. 很有趣的，这个马可福音，马可在哪里讲述了主耶稣坐在上帝的右边？ Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah orang yang disebut tangan kanan, gitu ya. 如果说在印尼文的这个我们每天所说的这个坐在右边，就是一个助手的这个。 Sekalipun istilah tangan kanan ini tidak sekuat istilah duduk di sebelah kanan. 虽然这个右手并不比这个坐在上帝的右边更有能力。 Saudara, apa makna ketika Markus menyebutkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah? 那到底马可在这里说到坐在上帝的右边是什么意思呢？ Ini artinya dia bukan saja datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. 意思就是说，主耶稣来到世上，不单单是拯救我们这些就是罪人。 Hati-hati saudara dengan istilah ini. 弟兄姐妹，让我们注意这一段的经文。 Karena begitu banyak aliran-aliran sesat karena menegaskan Yesus itu juru selamat, tapi bukan menegaskan Yesus itu Tuhan. 我们必须要注意，因为有不少的这个异端，他就说的主耶稣是拯救我们，但是且不是我们的救世主。 Salah satunya adalah kelompok saksi Yehova. 其中一个就是耶和华见证。 Satu kali saya dikunjungi oleh 2 orang. 有一天呢，有2位的这个他们的就是信徒来访问我。 Di pagar rumah saya nggak langsung buka pintu begitu ya. Iya, siapa? Begitu ya. 我没有打开这个篱笆门，就是在篱笆后面就问他：“哎，你是谁呢？” Oh Pak, kami mau jual buku rohani katanya. 他就 Jual 说 buku rohani. 他说我要出售这个属灵的书籍。 Satunya judulnya itu Menara Pengawal, yang satu lagi itu Sedarlah. 就是2本，就是刚才牧师讲的题目。 Saudara, bukunya full color, bagus-bagus, harganya cuma ceceng, noceng begitu. 他那个书就是弄得那么漂亮，但是它价钱就1000等、2000等。 Saya pikir buku rohani segitu murahnya, saya ambil aja udah. 我就感觉哎，这个那么便宜的这个属灵的书籍，我就跟他买了。 Saya buka pintu pagar rumah kami, lalu di teras begitu, saya pilih bukunya. 我就打开我的就是篱笆门，并且在我房屋的前面，在那里就显示他所给我们的那个书。 Waktu saya lihat buku-buku ini, saya langsung tahu bahwa ini adalah kelompok saksi Yehova. 当我看那些书以后呢，我就知道他们是耶和华见证者。 Yang satu itu senior, biasanya ini yang lagi training sebelahnya, juniornya. 一个是已 Masih 经 muda begitu ya yang juniornya. 一个是很至圣的，那另外一个是刚刚向他学习的。 Tapi saya nggak mau berdebat, udah saya pengen tahu juga ajaran mereka kayak gimana sih. Saya beli, hampir semuanya itu saya ambil. 我没有跟他争论，也没有跟他辩驳，但是呢，我是想知道你们的这个教义到底是怎么样的，因此我跟他买了那些书。 Setelah saya bayar, dia ngomong, Pak, bolehkah kami minta izin untuk menjelaskan isi buku itu? 我付了钱以后，他就说我， Hati-hati saudara kalau udah nawarin begitu ya. 请问我是否可以来解释这个书中的这个意思、书中的内容呢？ Saya pikir saya pengen tahu juga nih ya, karena cukup sering dia kunjungin orang-orang rumah-rumah jemaat nih. 牧师呢，就是想知道，因为这些人 Sekarang saya yang dikunjungin begitu loh. 经常跑到会友那边去探访，今天呢有跑到我这个 Yaudah. 牧师的这个 Saya 家。 persilakan masuk untuk dia. Saya kasih waktu, walaupun saya bilang saya buru-buru ya, tolong cepat aja. 虽然我很忙，真的，但是呢，我是请他们进来，告诉他你不可以太多的时间。 Wah saudara, jujur saudara, lihai, bagus,
sangat sistematis dia menjelaskan. Dia hafal Alkitab PLPB itu luar biasa. 陈设的说，这些人是非常的厉害，对圣经他就是从旧约到新约，他都非常的熟悉。 Dia menjelaskan pokok-pokok ajaran mereka. 他就是讲述了他就耶和华见证的信仰， Bahwa Yesus itu adalah juru selamat, 耶稣是救主， ciptaan yang sulung, 是就是投生的， makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Bapa. 是上帝投生造的一个人， Dan seterusnya, dan seterusnya. 就是其他的。 Sampai sekian lama saya udah nggak bisa tahan juga. Saya bilang, sekarang giliran saya ngomong ya. 就是到后来呢，我就觉得很不耐烦了，因此我就告诉他， Soalnya kamu- 这个时候轮到我讲话了， Udah hampir sejam dia ngomong, saya nggak diberi kesempatan ngomong soalnya. 差不多1个小时，但是他没有给我时间啊， Saya ngomong cuma satu kalimat yang ini menjadi intinya. 我单单讲一句， Kamu percaya nggak? Yesus itu Tuhan. Saya bilang gitu. 你相信吗？主耶稣是神。 Oh iya kami percaya Yesus itu juru selamat. Nih ahli apa? No. Saya bilang. 他就说， Yesus itu Tuhan. Saya tegasin lagi. 他就说，是的，我相信，因为圣经里面，我就打断了他话，我告诉他，主耶稣是神。 Diam sejenak, lalu kemudian jawab. 听了一段时间， Kalau yang itu kami nggak percaya. Dia bilang gitu. 以后他真正的说，如果那样的话，我不相信。 Lalu saya bilang, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan ya. 现在就是允许我 Saya 来解释 injilin sekalian deh sudah. 我在那里给他传福音了， Saya buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. 我证明给他们，主耶稣是上帝，是神， Dan memang nggak gampang saudara, berdebat. 真的很不容易。我们在那里有所争论， Saya juga harus pergi. 因为我必须要去啊。 Saya tutup pertemuan itu, saya bilang gini, kalian ini jangan begitu sama kami orang-orang Kristen. 我就告诉他，你不可以像我们这些基督徒这样的， Karena dia selalu kunjungi itu pasti orang Kristen, bukan orang non-Kristen. 因为每一次他所去的地方就是相信耶稣的门徒、信徒。 Saya bilang, tuh, itu rumah haji itu. Ya kamu datangin. 我告诉他那边是一个阿契的这个家，就是回教的家，你到那边传福音吧。 Tapi saya juga sadar, nanti kalau hajinya jadi saksi Yehova, bahaya juga. 我当时就是醒悟到，如果说这个哈基变成耶和华见证的话，也是很麻烦的事情。 Saudara hati-hati sekali dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya sangat mirip dekat sama kita. 弟兄姐妹，我们必须要非常注意，好像是跟我们的信仰是相似的这个信仰， Tapi sebenarnya isinya palsu. 但是呢，里面却是假的。 Yesus Kristus, dia naik ke surga bukan saja sebagai seorang juru selamat, tapi dia adalah raja yang memerintah, dia juga seorang imam yang besar yang menggembalakan umatnya, dan dia juga adalah pribadi Allah sekalian alam. 我们这个升到天上的主耶稣，他不单单是我们的救赎，更是掌权的君王，他是大祭司，也是我们与神之间的重宝。 Kalau saudara ingat di dalam kitab Filipi, dia mengambil rupa seorang hamba, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. 在腓立比书里面，我会看到他就是起作人的样式，就是跟我们一样。 Tapi di dalam peristiwa kenaikan ini, dia kembali kepada hakikatnya sebagai Allah. 但是在这个升天的时候，他重新的回到他与神同等的这个位置里面。 Dan sebagai satu pribadi Allah, dia menugaskan para murid-muridnya. 因着他是神，他是君王，因此呢，他差派他的门徒 Beritakanlah Injil ke seluruh penjuru. 传福音给万民听，是他们做我的门徒。 Ini menarik sekali saudara. 这是非常吸引我们的。 Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah misioneri pertama yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia. 主耶稣是第一个的宣教士，就是上帝差派到世上的第一个宣教士。 Yesus adalah pribadi pertama yang diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk mengabarkan kabar baik. 主耶稣也是上帝第一个差派他来到这个世上的一个宣教士， Ini disebut dengan Missio Dei.
就是讲到就是 Mission Day， bahwa dia dari surga mulia datang ke dunia ini. 他从荣耀的天堂来到世上， Dia memberitakan berita dirinya sendiri sebagai juru selamat dan Tuhan. 他用他的本身来传扬就是基督，传扬神的这个福音。 Setelah dia naik, sekarang dia melakukan tugas kembali, memberikan tugas kembali kepada para muridnya untuk apa? Melakukan missio ecclesia. 当他升天以后呢，他再重新的赐给他们的门徒是一个命令，那就是密修 ecclesia。 Ini berasal dari dua kata, kaleo, ya. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil atau memanggil, bahwa gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. ecclesia 是它有两种的这意思，就是说，ex 就是出去，并且呢，复造，意思就是说，主耶稣要他的门徒们在教会呢出去传福音。 Kita yang berdosa ini diselamatkan, kemudian dikatakan dipanggil untuk keluar dari dunia. Untuk apa? Datang kembali kepada dunia. 我们被主耶稣所赦免的罪人，被上帝所造了以后呢，并且重新的回到这个世上来传他的福音。 Dan inilah perintah Tuhan kepada gerejanya. 这就是主耶稣对他的教会所下的命令。 Gereja tugas utamanya, kata Christopher Wright, adalah untuk menyembah Tuhan. 克里斯托，赖特这样说，真正的教会是传福音的教会。 Hari ini kita berkumpul 这个时候，我们聚集在这个地方， menyembah Tuhan, 我们敬拜神， beribadah kepada Tuhan, 我们敬拜我们的神， bersekutu. 我们在这里团契。 Mungkin dalam minggu-minggu selanjutnya kita mengikuti pembinaan-pembinaan iman dan segala macam. 可能在接下来的时候，我们会参加这个一切的辅导的工作。 Kita dipersiapkan di rumah Tuhan ini. 我们在这个神的家里面被陶造， Tapi kita tidak hanya sekedar berkumpul di tempat ini. 但是我们不单单这个地方聚集。 Wright mengatakan bahwa tugas utama ya gereja itu adalah share the gospel, memberitakan kabar baik. 赖特在这里说的，真正的教会是传福音的教会。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， gereja bukan hanya berkumpul bersama, bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan di rumah yang indah dan kudus ini. 我们在教会里面不单单是我们聚集在这个地方，我们欢喜快乐来敬拜神、赞美我们的神，并且我们有一个很舒适的环境。 Tetapi setiap pribadi engkau dan saya diberikan tugas untuk keluar dari tempat ini. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. 但是呢，你和我有一个就是主耶稣命令我们，让我们可以出去传福音。 Wright menegaskan bahwa gereja sejati adalah gereja yang memberitakan Injil. 这个赖特在这里说到，真正的教会，真正的就是神的家是传福音的教会。 Tapi saya mau tegaskan begini saudara. Gereja yang memberitakan Injil bukan karena gerejanya punya program-program pengabaran Injil. 在这里我要强调一下，就是传福音的教会，不但不是因着他们有这个他们要做的事情。 Yang terlibat hanya pengurus bidang PI-nya saja yang aktif. 就是他们就那几个人在那里有分， Hanya sekelompok para pemimpin-pemimpin gereja saja yang giat dalam mengabarkan Injil. 不单单就是在教会里面的那些领袖们在那里努力的传福音， Tidak saudara. 不的。 Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang setiap pribadi di dalamnya, engkau dan saya, bergerak bersama-sama memberitakan Injil. 真正的教会就是我们每一个成为这个教会的成员，我们大家都有责任来传福音， Tidak ada kecuali. 没有例外的。 Saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Hudson Taylor. 我要给大家说这个戴德生牧师他所记载的， Bahwa amanat agung Tuhan ini bukan sebuah pilihan untuk dipertimbangkan. Memberitakan Injil ini bukan sebuah kalau saya mampu, kalau saya bisa, kalau saya ada waktu. Enggak. Tapi ini adalah perintah yang harus ditaati. 戴德生牧师这样说的：大使命不是一个可以考虑，
我是否有时间，或者呢，我是否可以去，乃是一条必须顺服的命令。 Saya senang GKI PIK akhir bulan ini akan didewasakan menjadi gereja mandiri di lingkungan Sinode GKI. 我很高兴，就是我们的这个碧堂会在这个五月底的时候要自己独立， Mari saudara kita terus kobarkan visi GKI. 让我们可以继续的，就是传扬这个过一堂的大使命。 Masih ingat saudara? 记 Ayo 得吗？ kita sebutkan bersama-sama visi GKI. Gereja yang mulia 但 mission dan misioner. 就是一个荣耀的教会，并且是传福音的教会。 Ingat kata misioner di sini. 记得我们传福音， Bahwa setiap kita tanpa kecuali 我们每一个人没有例外的， punya tugas untuk memberitakan kabar baik. 我们有任务，必须把好的福音、好消息传扬出来。 Dan bagian Markus ini ditutup dengan satu kalimat, Tuhan turut bekerja kepada orang-orang percaya. 马可福音用一段的话来结束，就是主与我们同工。 Ingat saudara, pemberitaan kabar baik ini bukan program manusia. 弟兄姐妹，传福音不是我们教人的这个要做的事情。 Dari awalnya ini adalah pekerjaan Allah. 从开始，这就是上帝的工作。 Kita ini hanya sebagai alatnya saja untuk melaksanakan tugas itu. 那我们这些就单单是他手中的器皿， Kita alat yang dipakai oleh tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di dunia sana. 是上帝要使用我们这些器皿来传福音给万民听。 Dan siapa yang memberitakan Injil untuk mereka? 那到底谁去传福音呢？ Tidak lain dan tidak bukan engkau dan saya. 那就是你和我， Kita adalah alatnya untuk menjalankan tugas panggilannya ini. 因为我们是执行这个上帝的任务的一个器皿， Dengan segala talenta yang kita punya, saudara. 就是按照上帝所赐给我们的恩赐。 Kita bisa memberitakan Injil tidak harus langsung direct penginjilan. 我们不是说马上就是直接的去传福音。 Bersyukur kalau saudara punya suara yang indah untuk bisa memberitakan Injil melalui pujian. 如果说我们当中有一个好的歌和的，我们感谢主，因为可以借助歌和来传福音。 Saudara punya keahlian-keahlian tertentu di kantor yang kemudian menjadi berkat dengan teman-teman di kantor. Saudara jadikan kemampuanmu ini untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudaramu di 在你的 kantor 工 itu. 作场所里面有许多的专长的，你可以借助你所能够做的去传福音给你周围的人。 Percayalah saudara, ketika kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, kita tidak sendirian. 请记得，如果说我们很认真的，并且就是专注的来传福音的话，我们不是单单一个人， Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. 因为我们的神是以马内利的神， Allah yang menyertai kita. 是与我们 Allah yang selalu beserta dengan kita. 与我们同在的神。 Allah yang melalui Roh Kudusnya mendampingi kita dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan Allah. 圣灵上帝始终的与我们同在。 Tugas kita hanya memberitakan. 我们的任务就是去传， Karena yang menginsafkan dan mempertobatkan itu adalah tugas Roh Kudus. 因为让人可以悔改并且相信的是圣灵的工作。 Kita hanya memberitakan. 我们单单是去传， Karena yang bisa mengubah hati seseorang itu bukan kita, tapi Tuhan itu sendiri melalui Roh Kudus. 因为可以改变人性的不是我们，乃是上帝，乃是圣灵。 Kita hanya alat di tangannya untuk mengerjakannya. 我们必须要很清楚的知道，我们是神的器皿。 Sebagai penutup, saudara, 我们要结束， inilah dua pertanyaan reflektif untuk kita semua. 这是两点我们必须要反思的。 Adakah memberitakan kabar baik itu sudah kita kerjakan dan menjadi gaya hidup kita? 是否我们把传福音成为我们生活的这个特点吗？ Kalau belum, kerjakan. 如果还没有的话，我们必须赶快去做， Jangan tunda-tunda. 不要再推迟了。 Mungkin yang perlu engkau harus beritakan Injil itu adalah anggota keluargamu. 可能我们必须要首先去传福音的就是我们家里的人。 Kalau hari ini istrimu, suamimu sudah kenal Yesus, puji Tuhan. 如果今天你的丈夫、你的太太已经相信耶稣的，我们感谢神。 Tapi kalau hari ini istrimu atau suamimu belum percaya pada Tuhan, ini tugasmu. 但是如果还没有的话，就是你的任务了。
Di mana papa mamamu? 你的爸爸妈妈在哪里呢？ Saya berdoa dan berharap papa mama saudara sudah percaya pada Yesus dan mereka beribadah kepada Tuhan. 我祷告上帝说，但愿你们的爸爸妈妈已经相信耶稣，成为神的儿女。 Tapi hari ini kalau papa mamamu masih di Medan sana, di Kuntian sana, di Jambi sana, di Palembang sana, yang masih hidup dalam penyembahan roh-roh nenek moyangnya, ini tugasmu. 但是如果说今天我们的爸爸妈妈他们住在棉兰或者在卡利曼丹那边，他们还在那里拜偶像的话，那这是我们成为上帝儿女的任务。 Kalau papa mamamu divonis dokter mengidap kanker yang ganas, yang serius, engkau bahkan rela mengeluarkan dana ratusan juta mungkin MM-an untuk pengobatannya. 如果说我们的爸爸妈妈今天医生诊断他是患癌症的话，我们会不犹豫的拿出我们的财富、我们的钱去就是想方设法去救他。 Untuk waktu yang sementara di dunia saja engkau rela korbankan segala-galanya. 其实这一段我们在世上的这一段是那么的短暂的，但是我们却愿意来牺牲我们有的。 Kenapa justru untuk kekekalannya engkau diam, engkau tutup mulut, engkau tidak bicara tentang Yesus kepada orang yang kau cintai itu. 但是因着他们得救是一个永远就是永生的这个问题呢，你却在那里闭口无言呢？ Beritakanlah kabar baik itu. 快一点传给他们好的信息。 Pertanyaan kedua, 第二个问题， masihkah engkau membara hatimu, bersemangat di dalam melayani Tuhan 是否我 di 们 dalam hatimu? 是否我们今天传福音并且服侍神的心，还是在那里火热呢？ Mungkin dulu waktu kamu mahasiswa kamu berkobar-kobar. 可能开始的时候，我们在那边很火热的传福音。 Waktu kamu remaja kamu, wah kayaknya hampir tiap hari di gereja. 我们在青少年的时候，我们差不多每一天都在教会里面。 Tapi setelah puluhan tahun, 但是过了10多年的时 usiamu 间， sudah setengah baya bahkan menjelang senja. 开始我们慢慢的变老了。 Adakah gairah itu masih membara di hatimu? 是否那个传福音的心还是那么的火热呢？ Orang bilang katanya tua itu cuma angka. 有人说老是单单就是一个记录， Tapi semangat itu Suci. yang gak bisa dirubah oleh karena gerakan Roh Kudus di hati kita. 但是在我们心中的感受，我们心中的火热是没有办法改变的。 Kiranya kita terus berkobar-kobar melayani Tuhan juga. 让我们火热的来服侍我们的神。 Amin. Kita Amin. tutup kepala kita berdoa. 我们祷告。